Cikgu kata tak puas mengajar di dalam talian, leceh internet pula tak stabil dan ada juga antara kalangan pelajar yang mengatakan belajar di dalam talian di rumah memerlukan data yang banyak dan data tak murah. Dan mereka kata perlu banyak peranti. Peranti pula kena kongsi. Dan apa yang merisaukan bila mereka tak tahu sesuatu perkara itu, tak tahu nak rujuk mana. Dan bagi ibu bapa pula mereka mula merisaukan prestasi akademik anak mereka dan mereka kata anak mereka telah bosan nak belajar di dalam talian di rumah. Dan ada juga antara ibu bapa yang menyatakan bahawa mereka sudah mula stres menjadi guru ganti di rumah dan itu sebenarnya realiti pengajaran dan pembelajaran di rumah yang dilalui oleh guru, pelajar dan juga ibu bapa selama hampir setahun. Setahun tertinggal sekolah, apa nasib anak kita? Itu yang akan dibincangkan semuanya selepas ini dalam wacana sinar. Mula-mula kan memang seronok lah kelas online. Tapi lama-kelamaan dia akan rasa stres, rasa bosan. Dari segi mental tu terjejas. Tak boleh expect macam diorang pergi sekolah. Kesukaran waris untuk membeli gadget yang sesuai untuk online. Distract dengan benda-benda lain. Kalau dari segi result tu maybe menurun lah. Tak ada privacy. Sikit-sikit melencong tu adalah juga dilema. Saya parent memang sangat risau. Assalamualaikum dan salam sejahtera kembali bersama kami dalam wacana sinar untuk siri ke-226. Hari ini kita akan membincangkan tentang apa yang nak jadi dengan nasib anak kita setelah setahun tinggalkan sekolah. Dan kepada anda semua penonton kami, pelayar-pelayar kami, anda boleh ikuti kami secara langsung di semua platform media sosial kami iaitu di portal Sinar Harian di www.sinarharian.com.my, di Facebook dan YouTube kami type saja Sinar Harian dan juga di Twitter alias Sinar Harian, Sinar Online. Okey, kita kembali kepada tajuk kita hari ini untuk membicarakan, untuk mengupas topik ini dengan lebih dalam. Kita akan bersama dengan 3 panel iaitu satu berada di sebelah saya iaitu Prof Madya Datuk Dr. Muhammad Ali Hassan, Presiden Majlis Permuafakatan Persatuan Ibu Bapa dan Guru Nasional. Assalamualaikum Prof, terima kasih kerana sudi bersama kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Okey, baiklah. Dan kita juga ada 2 tetamu di talian. Bersama kita adalah Datin Zaliza alias Ketua Pegawai Eksekutif Gains Education Group. Assalamualaikum Datin, terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Sinar Harian. Sama-sama. Dan juga kita ada Muhammad Azmi Selamat atau lebih dikenali sebagai AG, seorang penyampai radio dan pengacara TV. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kita di Wacana Sinar. Terima kasih banyak-banyak Sinarian. Terima kasih Helena. Baiklah, jom kita mulakan diskusi kita mengenai apa nak jadi dengan anak-anak kita setelah setahun mereka tinggalkan sekolah. Mungkin kita mulakan dengan Datin sendiri. Datin, sebagai seorang wakil sekolah international, kita nak tanya strategi institusi pengajian swasta dalam mendepani pendidikan era pandemik ini. Okey. Baiklah, pertama sekali, apa yang kita perlu lihat adalah dalam merangka strategi ini ada 2 perkara iaitu ia perlulah jelas, clear, dan kemudian yang kedua siap siaga menyesuaikan diri mengikut keadaan. Maknanya macam kita nak plan tu, okey, apa jalan dia clear and then kita just adapt ikut keadaan apa yang perlu. Jadi bila ini jelas, strategi itu adalah mudah dan jelas dilaksanakan. Apakah action plan A? Kalau A tak jalan, B. Contohnya di sekolah di bawah Gains Education Group, di IDRISI International School misalnya, online kelas tu bermula daripada 8.30 pagi hingga 4 petang setiap hari. Tapi adalah break, ada art, fizikal dan sebagainya. Jadi 2 perkara yang secara generalnya lah berlaku di sini, strateginya adalah bila kelas ditutup, maksudnya semua akan go fully online. Ya. Di tahun 2020 di Genius Outlet, semua di bawah Gains Education Group lah ya, Genius Outlet,
ada menghasilkan lebih kurang 120 home video yang dibuat oleh guru-guru. Memasak ke apa sahaja yang boleh dibuat di rumah. Memasak pun matematik juga kan, pun dibuat. Ya. Kemudian ada on one-to-one class bacaan English, bahasa, bacaan Quran setiap hari di pelbagai medium. Maknanya masa tu cikgu macam gunakan apa medium yang ada, Zoom ke, Google Classroom ke, FB, Facebook, private group live ke dan sebagainya, berbagai-bagai ya. Sukan pun online juga. Di sekolah Tinta, juga di bawah Games Education Group, sekolah Tinta sukan pun buat online ni. Pakai tanjak semua, macam buat jadi kostum, buat tema dia tu tema kepahlawanan. Jadi sukan pun buat secara online juga bagi pihak ibu bapa dan juga guru-guru secara virtual. Ya, school trip pun rombongan sekolah pun macam mana ya rombongan sekolah nak buat virtual pun berlaku juga. Di Idrisi International School contohnya kita panggil school International School Idrisi buat trip hooray ke 5 buah negara secara virtual. Dia ada setiap negara tu ada tugasan dia. Yang perlu dibuat, kemudian yang perlu submit the video, lepas tu kita akan evaluate, lepas tu akhirnya mereka akan dapat hadiah dan sebagainya, postkan hadiah macam tu. Jadi maksudnya segala apa cara yang kita boleh buat, segala bentuk dalam bentuk online robot kelas untuk tu kita akan buat. Ya. Dan kemudian strategi pula kalau kelas dah buka. Bukanlah maksudnya bila kelas dah buka macam 2021 ni, maksudnya tak perlu ada, kita tak perlu siap siaga apa-apa, tak perlu alert. Sebab bila masa je apabila ada satu kes, sekolah akan ditutup 10 hari dan semua kena swab test ya. Kalau kontak rapat ya, kalau ada. Ya, jadi ini maknanya berlaku di mana-mana juga di sekolah, di tadika ke apa ke, di mana-mana juga di Malaysia ya. Alhamdulillah saya rasa itu satu plan yang bagus lah ya, yang dibuat oleh pihak MKN. Jadi sekolah tutup 10 hari. Jadi kalau 10 hari nak buat apa? Takkan tutup kan? Jadi dia berbalik-balik online. Tu yang saya kata tadi, kena clear, okey sekarang nak buat apa? Okey, lepas tu terus saja alert saja apa nak buat lepas tu. Jadi option ini adalah juga untuk ibu bapa bila kelas lagi buka semula, adalah ada option untuk bapa yang perlu support. Sama ada kalau macam tak berani lagi nak pergi sekolah ya, ada support untuk online class juga. Baik Datin, mungkin itulah antara strategi. Baik Datin, mungkinkah ada rungutan-rungutan seperti yang kita lihat di sekolah-sekolah kerajaan, di mereka yang duduk di kawasan pedalaman yang mengatakan bahawa mempunyai masalah peranti, masalah internet dan sebagainya. Saya kira di sekolah swasta tidak mempunyai masalah seperti ini ya? Saya rasa masalah ini tetap ada sebab kita bayangkan kalau ada 3 orang anak. Seorang year 7, year 8, ada seorang lagi di tadika misalnya, di sekolah antarabangsa. Kalau sekolah swasta lain ataupun ada anak yang umur 5 tahun, ada yang 4 tahun, berbagai. Jadi tetap ada masalah sebab bayangkan berapa banyak peranti yang perlu disediakan oleh ibu bapa. Dan kemudian ada juga masalah mungkin tak clear ya, line yang tak clear dan sebagainya. Tetap ada masalah ni. Tapi kita perlu kerjasama semua ya, dari pihak guru, pelajar dan juga ibu bapa perlu. Ketiga pihak ini perlu sentiasa bersedia dan sentiasa bekerjasama untuk memahami keadaan ini. Untuk memahami bahawa okey kalau kita tak boleh macam ni, okey kita buat macam ni ya. Jadi rata-rata bagi pihak guru mereka bersedia. Okay, amazingly semua saya memang nak salute lah semua guru-guru di Malaysia ni. Saya rasa mereka sangat adaptable dalam keadaan apa sekalipun, cepat sesuai keadaan dan keperluan. Ada yang buat green screen lah, pakai kostum lah setiap hari, tukar-tukar kostum buat broadcasting, editing dan berbagai ya. Kemudian ibu bapa juga begitulah. Rata-rata saya lihat walaupun ada masalah begini, tapi ibu bapa perlu sentiasa ada engagement, berhubung, beri galakan, buat sama-sama, bukan setakat orang kata sediakan peranti dan cuma orang kata on komputer je. Tidak, sama-sama juga dengan anak-anak. Jadi kena macam balance, macam octopus kan. Baiklah. Itulah keadaannya.
Baik Datin, itu kita sudah lihat dan kita juga dengar masalah internet, masalah peranti ini bukan sahaja masalah yang dialami oleh pelajar-pelajar sekolah kerajaan. Prof, kita nak tanya juga apa selain daripada topik peranti, topik internet yang tak stabil ini, apa lagi ibu bapa yang rungutan ibu bapa menyuarakan pandangan mereka tentang sistem pembelajaran dan pembelajaran di rumah ini? Kita mesti menerima hakikat bahawa pertamanya sistem PDPR rumah ni agak secara relatifnya baru di Malaysia ni. Dan tak semua barangkali ibu bapa terdedah perkara begini. Dan begitu juga saya rasa guru-guru pun ada yang agak secara relatifnya baru. Kita bersyukur kebanyakan tadi kita dengar di sekolah-sekolah swasta mereka telah bersedia pada keseluruhannya. Mungkin kita lihat bahawa pelajar-pelajar itu tidak begitu ramai, boleh dikawali. Tetapi bagi sekolah-sekolah biasa, saya rasa permasalahan hal yang berkaitan dengan internet masih belum dapat kita atasi secara keseluruhannya. Begitu juga pembekalan peranti untuk anak-anak dan anak-anak yang lain yang diperlukan. Juga persaingan pun ada masalahnya. Kita menyambut baik. Saya percaya warga negara menyambut baik atas pengumuman Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bahawa ibu bapa dan penjaga dan guru diberi semacam tax incentive untuk pembelian peranti-peranti tersebut. Jadi diharap dapat diambil manfaat kepadanya. Tetapi yang penting peranti sahaja dan juga talian sahaja tidak mencukupi. Jadi yang orang kata soft knowledge atau pendekatan yang amat diperlukan ialah bahawa pelajar dapat menikmati mata pelajaran tersebut. Bukan sahaja membiarkan barangkali seperti yang dimaklumkan tadi, kita lihat anak-anak menggunakan komputer atau peranti itu, kita rasa selesa. Tetapi soal bagi saya penilaian, keberkesanannya. Tadi pun dalam permulaan banyak guru-guru ataupun anak-anak berasa bosan. Saya melihat barangkali ada juga pelajar-pelajar atau anak-anak kita cepat bosan. Utamanya anak-anak kecil, saya kira, kerana attention span dia dan juga barangkali ketiadaan pelbagaian untuk membangunkan anak-anak kita. Dan kita mungkin hanya menekankan kepada pembangunan intelek semata-mata atau menekankan tentang cuba selesaikan sukatan pelajaran di setiap darjah atau tingkatan. Tetapi dari segi keseronokan sebenarnya, kalau kita bezakan misalnya anak-anak ke sekolah dengan di rumah, tentunya suasana berbeza. Keseronokan ataupun fun dalam bahasa Inggeris untuk anak-anak belajar bukan sahaja mata pelajaran tetapi aspek-aspek dimensi yang lain. Kalau di sekolah tentunya ada interaksi antara mereka, adanya barangkali riadah yang dan ini perlu diberi perhatian supaya anak-anak tidak cepat bosan, tidak merasa murung dan sekarang ni pun dah dimaklumkan banyak yang stres mental dan sebagainya. Dan ada pula misalnya khususnya pelajar-pelajar awal atau pergatan yang kecicir. Ini perlu diberi perhatian yang lebih lah. Maknanya bukan hardware sahaja tetapi soal-soal software dan juga soal pembangunan keseluruhannya. Bukan pembangunan IQ sahaja tetapi pembangunan EQ, pembangunan spiritual dan sosialisasi perlu diberi penekanan. Baik, Prof. Dan kita nak tanya juga AG, apa yang seperti Prof katakan itu, ada masalah keciciran, masalah kemurungan di kalangan pelajar, social skill, soft skill itu sendiri. Apa pengamatan AG sendiri dalam kita mendepani sesi pembelajaran dan pembelajaran era pandemik ini? Okey, apa yang Datin katakan, apa yang Datuk katakan memang betul, memang saya setuju. Saya sebagai seorang bapa, 4 orang anak saya bersekolah.
campur seorang lagi anak saudara saya yang duduk dekat rumah, makanya saya ada 5 orang anak yang bersekolah. Hakikatnya Alhamdulillah dengan kemampuan yang saya ada, saya mampu memberikan mereka kemudahan dari segi peralatan-peralatan ataupun gadget-gadget. Dan hakikatnya juga kalau kita dapat tengok dekat sini kan, Harina, Datuk dan juga Datin, apa yang dapat kita saksikan, dia ada pelbagai cabang cabaran yang dilalui. Saya tak fokuskan kepada anak-anak kita saja, saya fokuskan kepada permasalahan ataupun apa cabaran yang perlu dilalui ialah daripada ibu bapa itu sendiri. Bayangkan kalau ada ibu bapa yang bekerja, tuntutan harian mereka, tanggungjawab mereka untuk menjadi ibu bapa yang memerlukan, orang kata tu, menyediakan kepelbagaian di atas meja untuk mencari makan dan juga sebagainya. Dan hakikatnya itu mereka perlu lakukan. Keluar pagi, balik petang, kadang-kadang balik malam, macam lagu Ramli Sarip. Tapi itu hakikatnya yang perlu mereka hadapi. Dan ketika itu, ketika mereka keluar bekerja ataupun ketika mereka bekerja work from home di rumah, di ketika itulah anak-anak juga memerlukan gadget untuk mereka belajar. Di situ saya percaya akan timbul satu lagi masalah. Bukan saja masalah fokus anak-anak, bukan saja masalah internet, tetapi masalah perkongsian waktu. Itu antara awal lah mukadimahnya yang boleh saya kongsikan. Baiklah. Dan macam mana AG pula? Kalau macam AG mampu untuk membelikan peranti kepada setiap anak-anak itu supaya mereka tidak berkongsi. Alhamdulillah. Namun seperti yang diperkatakan Prof tadi, ada insentif untuk ibu bapa sebagai orang kata, kalau macam kita tengok Setiausaha Agung Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan NUTP juga menyatakan bahawa mungkin kita boleh berikan tax holiday kepada ibu bapa untuk mereka membeli peranti. Macam mana AG sokong atau tak sokong dengan Definitely saya sokong 100%. Jadi peranan ibu bapa sangat-sangat penting. Bila dapat duit tu ataupun peruntukan 2,500 bukannya satu amount ataupun nilai yang sangat sikit. 2,500 besar. Contoh saja kita menggunakan satu tab yang boleh didapat dengan harga RM800. Untuk 2,500 saya rasa boleh dapat 2, 3 ataupun 4 tab yang boleh kita gunakan untuk anak-anak. Bukanlah 2,500 itu kita gunakan untuk kegunaan kita sendiri, untuk kita tunjukkan kepada orang ramai. Yang paling penting betapa kita pentingkan pendidikan anak-anak kita. Itu saya percaya adalah satu pendekatan yang sangat-sangat positif yang disuarakan ataupun yang diberikan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin, kerana ini adalah salah satu inisiatif dalam 22 inisiatif yang terkandung dalam matlamat yang kedua, iaitu memelihara kebajikan rakyat, lanjutan cukai pelepasan telefon, komputer dan juga tablet. Dan saya betul-betul ingin memesankan ini kepada diri saya. Jika saya berkelayakan mendapatkan pelepasan cukai tersebut, juga kepada semua penonton-penonton yang sedang menyaksikan, kita perlu disiplinkan diri kita. Maknanya cukai ataupun kelonggaran pelepasan yang diberikan itu memang kita khususkan kepada anak-anak kita. Saya percaya ibu bapa yang bertanggungjawab, dia pakai telefon yang boleh buat sendal bas pun tak jadi masalah, as long anak-anak mereka dapat belajar dan dapat menikmati pembelajaran itu dengan sempurna, wa'ima dalam keadaan sekarang, iaitu pembelajaran secara alamaya. Itu dia, bakal seorang bapa misali telah berkata-kata. Baik, Datin, kalau kita lihat apa yang Prof katakan tadi, bahawa kalau belajar di sekolah ini bukan sahaja apa yang kita perlu fokuskan adalah pendidikan itu sendiri, tetapi sudut-sudut lain, soft skill, emosi, riadah dan sebagainya. Bagaimana Datin melihat corak pendidikan secara digital ini dapat memberi impak kepada pelajar dan juga pendidik dari segi penerimaan dan juga psikologi? Okey. Boleh dijadikan pendekatan untuk tempoh yang singkat, ya, pembelajaran secara digital. Boleh untuk tempoh yang singkat, tapi bukan untuk tempoh panjang. Walaupun semua anak ada peranti, ibu bapa ada masa misalnya, ya, kerana tidak ada skrin, gadget yang boleh ganti melihat mata guru melihat kita. Kan kalau cikgu pandang aja kan, lain kan. Kalau cikgu pandang kasih sayang, macam mana rasanya kan. Anak-anak perlukan kasih sayang, perlu melihat mata guru. Tidak ada suara yang boleh gantikan keriuhan dalam kelas. Suara rakan-rakan, bangun, selamat pagi cikgu, dah tak ada, ya. Tak boleh gantikan tu keadaan tu. Tidak ada online game ke yang boleh gantikan kepuasan berlari-lari, berpeluh, masam kasut kotor, bermain di padang. Pendidikan adalah journey. Education is a journey. Dan ia bukan sekadar buku. Pendidikan adalah pengalaman. Pendidikan bukan di atas kertas atau di atas skrin. Jadi penerimaan secara psikologi pada anak-anak kita perlu lihat tentang dasar pendidikan negara.
Dalam Dasar Pendidikan Negara yang kita baca untuk semua, pengetahuan semua, perlu ada 4 elemen. Barulah Dasar Pendidikan Negara itu lengkap, iaitu pendidikan yang bawa kesejahteraan, peacefulness, kesejahteraan pada jasmani, emosi, rohani dan intelektual. 4 perkara. Dan apabila kita buat online learning sahaja, sebenarnya kita cuma cover intellectual. Itu pun cuma dari sudut akademik je, bukan intellectual secara keseluruhan. Yang lain semua tak dapat cover lagi. Ya, jadi bila setahun ketinggalan tu, apa yang kita perlu buat sebagai bapa, bagaimana penerimaan kita? Dia ada 3 pihak, iaitu bapa, guru dan anak-anak. Perlu ada engagement ataupun hubungan kerjasama yang kita bina sama-sama. Ketiga-tiga pihak ni, guru, bapa dan pelajar ni, semua kena rajin. Tak boleh kata cikgu je kena rajin, anak murid je kena rajin, anak je kena rajin, tak. Bapa pun sama, semua ketiga-tiga ni perlu memainkan peranan. Ya. Contohnya kalau macam di sekolah, salah satu daripada sekolah di bawah James Education Group, sekolah Tinta dia buat stand kit supaya senang ibu bapa bawa ke rumah dan boleh buat eksperimen tu untuk anak-anak ambil di sekolah, ya. Kemudian di Idrisi International School juga begitu, dah siapkan kitnya untuk ibu bapa boleh bantu ibu bapa di rumah, ataupun ada sediakan berbagai-bagai platform. Ya. Jadi kalau ibu bapa tak rajin nak buka beg anak, katalah ini bukan online learning, ini pembelajaran secara biasa, secara bersemuka pun, kalau ibu bapa tak rajin nak buka beg anak, tak rajin nak bercerita, nak buat bersama-sama, tak menjadi juga. Jadi kita tak boleh kata macam online learning saja perlu rajin lah, ya. Tapi maksudnya kat sini engagement ni sangat penting kalau nak betul-betul digital learning, online learning menjadi. Dan kemudian satu engagement, hubungan. Kedua adalah expectation ataupun target kita. Kita jangan target perfect sangat, ya, ibu bapa kat sana, di luar sana. Jangan stres, saya nak bercakap ni pun saya rasa mesti ramai bapa yang stres kan. Okay, jangan stres sangat, jangan target perfect sangat setiap hari. Engagement tu perlu. Rumah adalah rumah, bapa sekalian. Rumah tak boleh jadi sekolah. Ada masa kita akan terlalu sibuk. It's okay, tak apa. Ibu bapa stres, anak lagi stres. Bila stres, belajar online ke, peranti ke, tak peranti ke, semua tak jalan, ya. Jadi kesimpulannya adalah penerimaan tu, dia perlu you lower the expectation, you increase the engagement. Okay? Kurangkan target kita tu nak perfect sangat, tapi kita banyakkan hubungan dan anak-anak. Yeah. Dan saya kira itu sebenarnya penting kan Prof, supaya at least pelajar itu rasa gembira nak belajar. Okay. Saya tekankan bahawa pendidikan ni kalau nanti katakan is a journey. Bagi saya pendidikan ini ialah sebagai pendidikan sepanjang hayat. Jadi kita mesti melatih dan menginsafkan dan menyedarkan anak-anak itu. Belajar ini bukan untuk peperiksaan semata-mata. Betul. Jadi menggalakkan misalnya dia sentiasa membaca. Jadi bermakna tidak hanya menumpukan pada gadget sahaja. Dan kita kena kawal. Yang ini yang barangkali kita perlu lakukan di kalangan keluarga kita. Mendisiplinkan diri kita dan juga mendisiplin anak-anak kita. Membuat misalnya penjadualan untuk mereka PDPR di rumah. Saya percaya kebanyakan sekolah-sekolah dah memberikan jadual yang tertentu kepada anak-anak mereka dulu. Saya mengharapkan kalau boleh misalnya pengetua sendiri ataupun pihak sekolah barangkali bersemuka dengan secara orang kata internet ini juga berbincang dengan ibu bapa bagaimana nak menikmati atau memanfaatkan pembelajaran di rumah. Jangan hanya biarkan beri arahan kepada anak-anak ataupun hantarkan kepada surat untuk patuh pelajaran atau jadual yang dinakkan. Okay. Jadi inilah peranan ibu bapa untuk bekerjasama. Betul kata AG tadi, ibu bapa pun juga ada orang kata work from home. Jadi penjadualan yang takut ada berselisih faham
atau berselisih antara mereka, utamanya pelajar-pelajar atau murid-murid yang mempunyai banyak murid untuk belajar menggunakan gadget-gadget tersebut. Jadi ini kita mesti faham antara satu sama lain. Dan tadi keseronokan, kita tidak mahu pelajar nanti balik sekolah atau selepas PDPR ini nanti rasa murung atau rasa bosan. Bagi mereka misalnya di rumah, hal-hal yang berkaitan untuk merenggangkan pemikiran mereka. Beriadah misalnya di rumah. Jangan hanya menumpukan pada komputer saja. Bagi masa untuk beriadah, masa untuk mengaji. Jadi ini yang kita nak melengkapkan tadi. Bukan saja bagi saya jasmani, emosi, rohani, intelek, bagi soal sosialisasi. Bagaimana misalnya kita nak mengisikan ruang yang ada pada mereka kalau ke sekolah berinteraksi dengan kawan-kawan dia. Tapi kalau di rumah macam mana? Jadi bermakna galakkan barangkali mereka berhubungan di antara kawan-kawan dia melalui telefon atau handphone, atau juga barangkali mereka bersama rakan-rakan di rumah atau dengan ibu bapa berbincang, main games misalnya. Ini boleh dilakukan supaya tak bosan. Baik, Prof, kalau apa yang Prof katakan tadi itu kita boleh lakukan kalau ibu bapa itu mungkin tak bekerja dan bekerja di rumah, mungkin boleh memantau dan sebagainya. Namun kalau kita lihat mungkin tak semua keluarga yang mempunyai luxury, that kind of luxury kan. Lepas tu kita nak tahu juga sistem yang kita ada sedia ada sekarang ni PDPR ini, bagaimana kita nak perincikan lebih, buat satu penelitian supaya anak-anak kita dapat belajar tak tercicir dan menjadi seorang manusia yang holistik. Kalau kita lihat di sekolah swasta tadi tu macam-macam aktiviti dia. Tapi kalau kita nak buat macam tu dalam skala sekolah kerajaan ni, macam mana? Apa yang perlu kita perincikan? Kita memang manfaat apa yang Datin mengatakan. Bahawa adanya pengisian dalam pelajaran bukan hanya menumpukan kepada peperiksaan semata-mata. Kita hendakkan barangkali kita revamp keseluruhan sistem penilaian peperiksaan kita. Kita cadangkan misalnya PBS, penilaian berterusan sekolah, patut diperkenalkan. Jangan kita mahukan pelajar itu berseronok. Kalau kita lihat sistem di luar negara, pelajar rasa involved, engaged, dia orang bersama-sama belajar, hands on, banyak. Bukan hanya teori semata-mata. Saya minta maaflah mengatakan bahawa mungkin yang stressful, banyakkan sistem pendidikan ini terlalu memberatkan kepada teori, tidak diseimbangkan dengan praktikal. Terlalu menekankan pada peperiksaan di akhir tahun. Tidak, barangkali bagi saya boleh mencadangkan supaya dia tidak begitu stressful, mungkin penilaian di sekolah 33, 34. Okey. Kalau sistem tiga penggal. Di universiti. Kalau sistem semester barangkali 50-50. Jadi mereka tidaklah tertumpu pada peperiksaan akhir tahun sahaja semata-mata. Misalnya sekarang ini, kalau tak ada peperiksaan SPM akhir tahun, macam mana nak buat penilaiannya? Bagaimana kita nak menilai pelajar-pelajar, orang kata keupayaan mereka untuk bekerja dunia pekerjaan dan dunia pengajian tinggi nanti. Kalau tak ada sistem penilaian yang barangkali lebih fleksibel, lebih tidak exam oriented di akhir tahun. Ini yang perlu kita fikirkan. Betul. Dan kalau kita lihat juga sistem pendidikan di Malaysia ni agak, kalau tidak keterlaluan lah saya boleh kata, cacah merbah. Tak ada UPSR. Saya tak katakan ya. Ya, tengok Prof. Tak ada UPSR, macam mana kita nak menilai kanak-kanak itu untuk masuk ke sekolah berasrama penuh, MRSM dan sebagainya. Dan sekiranya nanti ada macam Prof kata SPM, PMR dan sebagainya, kita perlu lakukan sesuatu. Okey, AG kita nak tanya juga penerimaan anak-anak AG belajar di rumah secara dalam talian. Boleh ke tak, prestasi mereka semakin tinggi ke, semakin merosot ke, macam mana? Alhamdulillah, saya rasa zaman ni zaman mereka. So untuk dunia teknologi ni should be no problem untuk anak-anak kita. Itu adalah minat mereka. Kadang-kadang kecenderungan mereka di bidang IT ni, kita sendiri dah ketinggalan dengan anak-anak kita. Banyak juga yang kita kena belajar. Kita ni membesar, dunia IT masuk ke dalam negara kita Malaysia, saya percaya sekitar tahun 90-an.
So on that time barulah kita nak belajar apa itu Microsoft Word, Excel dan juga sebagainya. So ketika zaman internet memasuki dan juga berkembang dengan pesatnya di dalam dunia ini, especially dah ada Facebook pun saya rasa popular sekitar tahun 2000-an. 2005, 2006 baru kenal Facebook, Instagram dan juga sebagainya. So sekarang ni memang zaman mereka. Kita sebagai ibu bapa, saya sebenarnya bersimpati especially kepada golongan ibu bapa yang berada di kawasan pedalaman. Maafkan saya kalau kata-kata saya ini mungkin akan menyinggung perasaan dan juga sebagainya. Bayangkan sekolah ni kita PKP. Dalam keadaan PKP, Perintah Kawalan Pergerakan, kita tak boleh nak bergerak ke mana-mana sekalipun. Malah ibu bapa dan juga anak-anak. Katakanlah ibu bapa itu tidak tahu langsung mengenai dunia IT. Apa yang mereka tahu mengharapkan anak-anak. Dan Betul. katakanlah kita sedia maklum, anak-anak kita ni dunia mereka adalah bermain. Bila belajar ni secara logiknya segelintir anak-anak minat dia, kecenderungan mereka terhadap pembelajaran ada, tapi segelintir. Kebanyakan yang lain kecenderungan mereka main. Jadi apabila ada ibu bapa yang tidak memahami apakah itu IT dan juga sebagainya, secara tidak langsung bukan mereka nak lepas pandang anak-anak mereka tidak belajar, tapi hakikatnya okey tak apa, anakku tak ada kelas. Okey tak apa, kelas 1 jam ataupun 2 jam. Jadi saya rasa ini akan menimbulkan rasa sedih. Okey, rasa sedih di atas pembangunan anak-anak kita, especially di kawasan luar bandar, apabila mereka of course ketiadaan sumber internet yang baik, kadang-kadang putus, kadang-kadang terpaksa panjat sampai ke atas pokok dan juga sebagainya. Itu hakikat yang pernah kita dengar cerita mereka. Dan itu adalah hasil usaha anak-anak tersebut. Ibu bapa bukan mereka tak nak ambil tahu, tapi mereka tak tahu. Jadi saya rasa ini adalah satu kekangan yang terpaksa, mahu atau tidak, kita hadapi. Dan saya mengharapkan jugalah ada pihak-pihak berwajib yang betul-betul memandang ke arah mereka ini. Mungkin dari segi costingnya kita tak tahu berapa juta dan juga sebagainya harus diperuntukkan kepada pihak-pihak tersebut. Tapi perlu ada, sebab anak-anak di kawasan-kawasan itu adalah anak-anak yang berpotensi tinggi. Mereka juga ada peluang, mereka juga ada ruang. Mereka kalau diberi didikan yang betul, mereka akan mampu belajar hingga ke Menara Gading, menjadi orang yang kita boleh harapkan untuk memimpin negara kita Malaysia. This is Malaysia. Jadi kata tu, dari segi mereka yang sudah berjaya, mereka yang berada di bandar, masalah mereka berbeza, sangat-sangat berbeza dengan mereka yang berada di kawasan-kawasan kampung dan juga kawasan-kawasan pedalaman. Itu pandangan saya lah dari segi dunia IT untuk anak-anak ni. Okey, saya sebenarnya ada soalan untuk AG, tetapi sebelum AG jawab soalan tu yang saya tak keluarkan lagi ni, kita tanya Prof. Prof, mungkin ada sesuatu yang ingin diperkatakan. Saya bersetuju banyak apa yang AG katakan. Yang penting sekarang ialah soal akses pelajaran pendidikan yang bermutu untuk semua. Bandar, luar bandar, pedalaman, pinggir bandar dan semuanya. Tak kira apa bangsa dan sebagainya. Inilah saya kira masanya untuk kita sebagai rakyat keseluruhannya bekerja bersama-sama untuk manfaat kita bersama. Iaitu pertama, kita mengambil iktibar apa yang Yang Amat Bawa Perdana Menteri memberikan beberapa insentif, apa yang dikata permai. Betul. Banyak insentif ini patut dimanfaatkan. Dan saya nak mencadangkan barangkali untuk menyelesaikan khususnya permasalahan-permasalahan di luar bandar, pendalaman misalnya, sebab akses untuk merujuk permasalahan untuk orang di luar bandar bahasa ini, untuk bergantung pada ibu bapa sendiri atau penjaga di rumah itu barangkali sukar untuk menyelesaikannya. Mungkin kita boleh wujudkan one stop center, satu pusat rujukan atau pusat yang boleh membantu, macam klinik juga, klinik PDPR, untuk penyelesaian di peringkat lokal dekat yang diplomat. Misalnya boleh ditempatkan di pejabat-pejabat pendidikan daerah atau di pejabat-pejabat jabatan pendidikan negeri. Jadi penyelesaian setempat dapat kita selesaikan, dapat kita asasi bersama. Itu satu. Kedua, kita mengharapkan, ini utamanya permasalahan dalam banjir ni. Pelajar-pelajar menghadapi permasalahan. Saya melihat sendiri dengan kepala mata saya bagaimana kawasan-kawasan luar bandar di pedalaman yang mana air banjir, lumpuh yang menempuh kawasan-kawasan sekolah yang hilang keseluruhannya apa-apa alat-alat yang diperlukan. Jadi saya mengharapkan pihak industri, pihak swasta bolehlah barangkali menginsafkan diri, membentukkan
semacam peruntukan dana yang seperti AG katakan itu untuk kerja-kerja CSR. Tak boleh ditangguh-tangguhkan. Bayangkan besok lusa nak masuk sekolah, tapi kelas-kelas tu penuh dengan lumpur lagi. Macam mana nak diselesaikan pembelajaran ini? Inilah yang kita. Jadi di samping peranan kerajaan, peranan swasta, dan saya harap juga pegawai di peringkat pelajaran perlu diwujudkan sebagai PIC, person in charge secara keseluruhannya, untuk menyelesaikan keaksaraan umbi apa yang berkaitan dengan PDPR di rumah. Ini di antaranya mana pegawai ini tak boleh duduk diam. Mesti kalau boleh buat spot check, buat surprise check, buat impromptu check supaya PDPR dapat dinikmati bersama. Baik, Prof. Itu satu cadangan yang saya kira sangat bernas. Namun saya nak tanya balik dekat AG. Kalau AG, kalau ada juga mencadangkan bahawa PDPR ini dijalankan selepas waktu bekerja ibu bapa. Maksudnya lepas petang ke malam ke. Pandangan AG macam mana? Boleh tak kita lakukan ini? Boleh tak kita memberikan fokus atau idea ini perlu orang kata perincian yang lebih baik? Okey, pandangan saya lah peribadi. Kalau selepas waktu ibu bapa bekerja, sepanjang waktu ibu bapa bekerja, budak-budak tu buat apa dekat rumah? Dia main ke? Dia buat homework ke? Ataupun dia apa aktiviti dia orang? So itu saya rasa satu pertanyaan yang perlu kita sebagai ibu bapa tahu. Gadget adalah satu alat yang sangat berbahaya jika kita tidak gunakan dengan betul, kerana dengan gadget tersebut anak-anak kita, malah kita sendiri boleh pergi ke mana-mana sahaja. Ke mana-mana. Maksud saya ke mana-mana sahaja tu, positif, negatif ada di situ. Dan saya still sebagai seorang ibu bapa, saya nak buat macam mana dalam keadaan PKP sekarang ni. Hakikatnya waktu pembelajaran perlu diikuti, disiplin itu perlu ada untuk anak-anak kita, sebab katakanlah anak-anak kita kena bangun 7.30, pukul 7.30 kelas untuk kelas yang pertama. Mereka kena ada berada di hadapan gadget untuk memasuki kelas. Mereka kena buat. Maknanya disiplin itu perlu diterapkan. Yet again, saya tekankan kat sini peranan ibu bapa lah. Pengorbanan ibu bapa. Kita biarlah tak berehat di dunia ketika kita hidup. Asalkan kita dapat melihat perkembangan anak-anak kita, pendidikan anak-anak kita tu terjamin, dan saya rasa ini adalah salah satu peranan. Bagaimana guru-guru memainkan peranan mereka di sekolah, kita ingat mudah. Kita ingat orang cakap tu tak apa, bagi cikgu. Sebab saya sebagai salah seorang PIBG di sekolah menengah anak saya pun, saya faham bagaimana apabila kita menjadi wakil ibu bapa dan juga guru, kita berada di kedua-dua belah pihak tau. Maknanya bila ibu bapa datang attack, kita tanya side guru. Bila guru datang bagi tahu kita akan explainkan ke guru. Jadi saya kalau boleh nak sarankan, semua ibu bapa kat Malaysia ni jadi PIBG. So barulah dia orang tahu apakah sebenarnya situasi yang berlaku. Guru-guru memainkan peranan yang sangat-sangat besar dalam mendidik anak-anak kita. Guru-guru tak tidur malam untuk menyiapkan segala perincian. Guru-guru, anak saya, salah seorang daripada guru mereka, berusia 50 tahun ke atas. Dia terpaksa mendapatkan pembelajaran ekstra daripada anak dia sendiri untuk mengetahui apakah itu penggunaan yang praktikal yang boleh digunakan dengan lebih efisien bagi mendidik anak-anak murid mereka menerusi sosial media, menerusi internet. Maknanya kerja cikgu semakin bertambah. Siapa kata cikgu tak buat kerja? Saya tak faham. Kalau ada yang kata cikgu tak buat kerja, apa kerja korang sebenarnya? Betul tak, Datin? Kan, Prof? Saya betul-betul kesian. Betul. Itu pandangan saya lah sebenarnya. Baiklah. Datin mungkin ada sesuatu yang ingin dikatakan kalau kita buat PDPR ini pada waktu lepas waktu bekerja dengan bagi menyelesaikan masalah pinjam peranti, kalau kekurangan peranti di rumah, supaya boleh bagi peranti lepas waktu bekerja untuk anak-anak. Sebenarnya bila kita cakap pendidikan ni, dia bukan pasal peranti atau tak peranti ya. Saya biasa buat program macam-macam klinik PDPR lah kita panggil. Tapi saya panggil program dia Crayon Love Ibu. Program ni saya buat dekat pejabat, dekat restoran, dekat mana-mana. Di mana saya kumpulkan circle of mothers, ibu-ibu. Kemudian saya letakkan macam-macam art and craft punya barang-barang dan saya ajar bagaimana literasi tu boleh diajar dengan berbagai-bagai alat. Terutamanya crayon. Dah lama ibu bapa tak pegang crayon, tak ingat pun macam mana nak warna. Contohlah kan. Dan bagaimana mereka boleh ajar.
Jadi bukan sekadar peranti, bagi saya kalau nak buat selepas waktu sekolah, selepas waktu pejabat, ya, itu bukan solusi dia. Anak tetap perlu ada 24 jam daripada pagi tu, apa yang dia nak buat kan. Perlu sebenarnya untuk ibu bapa faham bagaimana pendidikan perlu diadakan. Saya rasa setiap sekolah perlu ada jadual untuk volunteer, parents volunteer, seperti kalau di Jenius Aulat misalnya, setiap 2 bulan kita ada program kita panggil apa nama dia, every sorry, dah lupa, dah lama tak ingat program namanya. Dia ada jadual setiap 2 bulan lah, ada program volunteer parents untuk datang mengikut tema. Contohnya, katalah tema dia how to be pretty and handsome. Okay? Jadi ibu bapa datang, mereka perlu, dan guru-guru duduk di belakang dan dia ajar anak-anak bagaimana gosok gigi, bagaimana sikat rambut. Ini juga adalah pendidikan, bukan sekadar kalau tak ada peranti, anak saya tak boleh belajar. Kalau tak ada peranti, anak saya tak boleh buat apa-apa, habislah pendidikan anak-anak saya. Bukan macam tu, ya. Anak-anak kita perlu ada problem solving thinking. Perlu menjadi maker, bukan sahaja user of the peranti. Bukan user saja ataupun pengguna peranti sahaja, tapi juga penciptaan. Mencipta, mereka cipta. Ya? Seperti yang tadi AG katakan kan, kita jangan ingat kalau anak kita depan skrin tu macam sentiasa kita rasa bermain aja. Kita perlu juga fahami bahawa mereka perlu boleh menghasilkan berbagai-bagai output learning yang mereka boleh keluarkan. Yang itu kita perlu fahami di situ. Seperti di sekolah pintar, ya, di mana sekolah ni berasaskan STEM, Science, Technology, Engineering dan Math. Semua mata pelajaran, English ke Math ke apa saja pun, adalah berasaskan problem solving, penciptaan. Dia mengikut kurikulum kebangsaan, tapi setiap tu perlu ada problem solving. Jadi ini contohnya semudah macam buat PowerPoint slide. Itu adalah output learning. Maknanya dia bukan sekadar tengok YouTube dan tengok saja tak bergerak. Sebab anak-anak dia perlu ada sekurang-kurangnya 3 jenis learning style, ya, iaitu secara kinestetik, secara visual dan juga auditory. Kinestetik ni tahulah kan, anak-anak dia perlu berlari, dia perlu berlompat. Maknanya kalau dia tengok YouTube sekalipun, kita boleh sama-sama melompat, menyanyi bersama mereka gitu. Ya. Okey. Kita tengok pun. Jawab tak? Baik, Datin. Okey, sekarang dan kalau nak ikut SOP, saya nak tambah kalau nak ikut SOP. Ya. Okey. Maaf. Kalau nak ikut SOP pun dia perlu dengan cara yang seronok dengan anak-anak kita. Baik. Kalau misalnya kalau bermain tu adalah belajar. Jadi pastikan seronok. Kalau misalnya bila kita nak anak kita buat penjarakan sosial, jangan kita buat macam di sekolah ya, di Jenius Aulat. Dia tak buat tanda X saja. Ikut tema. Kalau kata tema adalah tema pokok-pokok. Jadi setiap tu ada gambar-gambar yang berbeza. Okey, pokok bunga berdiri di sini, pokok pisang berdiri di sini. Contohlah kan. Jadi dia akan ada lain-lain games lah, permainan. Gitu. Jadi anak-anak kalau dia seronok, dia senang ikut. Dia mudah ikut rutin. Lebih mudah daripada orang dewasa. Kita jarang tengok anak-anak tak nak ikut rutin. Dia rasa lagi seronok. Dia lagi akan ingatkan pada ibu bapa. Dia kerja sama ibu bapa juga perlu. Datin, kalau kita bercakap tentang SOP ni, nak jaga SOP di kalangan kanak-kanak ni, kalau kanak-kanak biasa tu mungkin dia lebih senang daripada kanak-kanak yang mungkin mempunyai masalah pembelajaran dan sebagainya. Macam mana kita nak memastikan kanak-kanak yang mungkin bilangannya tidak banyak di Malaysia, bukan dalam aliran perdana ini, tidak ketinggalan dalam PDPR ini, kerana kebanyakan antara mereka memerlukan face to face. Kan Prof, dia lebih orang kata dia memang tak boleh belajar online, dia memang kena face to face. Tapi pada masa yang sama, kita nak pastikan mereka ni ikut SOP yang ditetapkan tu macam mana? Mungkin Datin ada idea sikit.
Itulah tadi yang saya cuba perkatakan tadi, bahawa ia perlu dilakukan secara bermain. Semua anak-anak mengikut pendidikan awal kanak-kanak, mereka adalah melalui pembelajaran, adalah melalui bermain sambil belajar. Jadi pastikan seronok, tu nombor satu, pastikan seronok. Perlu ada cara dia macam games ya. Kalau nak berjalan, nak naik tangga pun anak-anak ni, dia ada lagu dia nak naik tangga. Satu-satu supaya dia tak semua berlari. Berlari-lari kemudian langgar. Tak, dia ada lagu dia. Macam-macam lagu lah. Kalau tanya dengan cikgu-cikgu anak kita, dia tahu lagu naik tangga macam mana. Kalau lagu nak beratur macam mana. Lagu nak buat circle macam mana. Dia ada games dia. Jadi SOP tu macam game. Ya, semua anak-anak boleh ikut, insyaAllah. Baiklah. Jadi sedikit kalau cakap SOP ni, ya, kerjasama ibu bapa. Saya suka nak tekankan sini kerjasama ibu bapa. Jangan singgah mana-mana selepas dan sebelum waktu sekolah. Nak pergi sekolah biar dia punya circle itu daripada rumah ke sekolah terus. Tak ada singgah. Ibu bapa pun jangan singgah. Anak pun jangan singgah. Dah bersih-bersih, tangan semua dah mandi, dah bedak-bedak semua kat rumah, terus pergi. Kemudian balik pun macam tu. Sebab cikgu dah cuci tangan semua dah bersih ni, jangan pula bawa ke mana-mana. Terus bawa ke rumah. Baik. Ya. Natin. Okey Prof, saya nak tanya juga kalau bagaimana kita nak memastikan anak-anak yang memerlukan bantuan khas ini, pembelajaran secara khas ini mungkin ada masalah pembelajaran ataupun mungkin kurang masalah penglihatan, pekak dan sebagainya. Macam mana kita nak memastikan mereka belajar dalam era pandemik ini mereka tidak ketinggalan? Kita mau tak mau, PDPR ni akan berterusan. Dan saya percaya PDPR ni walaupun pandemik selesai ke apa ni akan dimanfaatkan. Betul. Dan kita lihat misalnya negara-negara maju pun dah mula memang memanfaatkan PDPR. Saya mengharapkan bahawa satu kita perkasakan dan perkukuhkan sistem PDPR ini supaya manfaat untuk semua. Sebagai contoh misalnya lah, dalam kita pengajaran PDPR di rumah, boleh atau tidak kita menggunakan bahan-bahan di sekitar rumah kita untuk pengajaran. Tak kira bahagian sains ke, bahagian matematik ke, bahagian apa saja, tentunya agama dan sebagainya, manfaatkan di rumah. Sebab bagi saya juga bantuan daripada ibu bapa perlu. Betul. Kita tahu guru itu penting. Ibu bapa adalah guru pertama. Jadi ibu bapa mesti memainkan peranan dan sebagainya. Jadi di sinilah saya kira kita mesti berterusan memperkasakannya. Dan saya mengharapkan sebagai contoh misalnya kita nak pastikan semua menghayati PDPR di rumah, mungkin pihak kementerian memberi satu inisiatif supaya menggalakkan guru-guru memperkayakan modul-modul PDPR di rumah. Misalnya barangkali memberikan hadiah ataupun penganugerahan kepada satu inovatif atau kreativiti ibu bapa atau guru yang menjalankan PDPR di rumah lebih seronok lagi. Tapi Prof, bukankah itu kita memerlukan satu latihan secara formal untuk guru-guru bersedia untuk mengajar anak-anak muda macam bukan semua guru-guru tahu buat video. Tadi saya katakan permulaan ini macam juga kita memperkenalkan sains dalam bahasa Inggeris ataupun sains dalam bahasa Inggeris dan lain-lain. Kita ada orang kata latihan semula pada guru-guru. Dan saya rasa untuk ini juga kita cannot dengan izin take things for granted bahawa guru-guru tu fasih dan mahir dalam PDPR. Jadi saya rasa tak bersalahan untuk melatih semula. Kita berterusan belajar. Kalau kita mahukan kita pendidikan sepanjang hayat, saya rasa satu unsur PDPR ialah satu memperkayakan sistem pendidikan kita dan memperkayakan guru untuk memberi khidmat pendidikan kepada anak-anak atau warga negara kita. Baik, okey. Itu penjelasan daripada Prof. Dan kita nak tanya sebagai seorang bapa kepada 5 anak dan 1 anak buah yang tinggal bersama dengan AG tu, macam mana AG memainkan peranan dalam memastikan mereka
tak ketinggalan. Macam tadi AJ dah jawab, itu diserahkan kepada isteri, ibu. Adakah ibu okey mengajar, tidak stres ataupun sebagainya? Sebab kalau macam saya, kita bagi contoh, saya belajar dalam bahasa Inggeris. Contohlah kalau sekarang ni belajar dalam bahasa Melayu, saya confused. Lepas tu Ya, betul. lagi satu, orang kata silibus sekarang ni tinggi IQ dia. Manalah saya tahu kita tak sampai kan. So macam mana Ya. ni? Kita nak membantu tapi kita pun tak tahu macam mana. Itulah, Alhamdulillah anak saya 5 orang campur anak saudara tu, daripada sekolah preschool, sekolah kebangsaan, sehinggalah tingkatan 2, tingkatan 4 dan juga tingkatan 5. Semua ada. Semua ada. Jadi bila melihat keadaan begitu, ibu bapa perlu memainkan peranan, terutama suami isteri. Walaupun saya akui, saya kadang-kadang terlepas pandang bagaimana anak-anak kita belajar di rumah. Mungkin ego sebagai seorang suami ataupun ego sebagai seorang lelaki, tak apalah, itu kita lepaskan tanggungjawab itu kepada isteri kita. Tapi hakikatnya bila isteri memainkan peranan juga dalam perbincangan kita sebagai suami isteri dan sebagai parents untuk melihat anak-anak kita berjaya, hakikatnya kita perlu ada toleransi. Penat macam mana pun, at least sebagai seorang suami ataupun sebagai seorang bapa, perlu ada touch, sentuhan yang diberikan kepada anak-anak kita. Sentuhan itu tidaklah bermakna kita kena membelai dan juga sentuh. Kalau dapat buat macam tu, lagi bagus, lagi ekstra. Dan kalau kita dapat mengetahui, sebab anak-anak kita yang besar pendekatannya berbeza. Abang, macam mana hari ni, okey belajar? Okey, Alhamdulillah. Yang anak je pula ataupun yang adik je pula, yang kecil, Afan, okey, best tak? Tunjuk daddy macam mana belajar. So, bila kita lupa, ada pasangan kita yang akan mengingatkan kita bagaimana caranya untuk kita sama-sama support. Ini adalah sangat-sangat penting. Support sistem yang perlu ada di kalangan kita, isi rumah itu sendiri. Suami support isteri, isteri support suami, suami support isteri dan anak-anak, anak-anak support ibu bapa, memainkan peranan sama-sama. Jadi tak salah rasanya untuk kita membuang perasaan ego. Kalau adalah pembelajaran darjah 4 sekalipun yang kita tak faham, kita minta tolong abangnya yang pernah menduduki kelas darjah 4. Abang, duduk sini kejap, tolong tengok adik punya exam ataupun tolong tengok adik punya subjek ni macam mana. Dia tak faham lah. Mungkin dengan cara keterbukaan di dalam rumah tersebut membuatkan kita seluruh keluarga semakin ada rasa nilai silaturahim yang semakin dekat. So dekat situ saya percaya, saya ketika on air, ada satu ketika tu saya rasa saya hebat. Sebab apa? Sebab sebelum saya on air bercerita tentang sejarah Islam yang datang ke Malaysia, saya baca buku darjah 4, sejarah darjah 4 masa tu. Jadi bila saya dah baca buku darjah 4, duduk mengajar ataupun duduk belajar dengan anak saya, besok pula boleh pula bercerita dalam dekat radio, bercerita tentang topik bersama dengan seorang ustaz. Saya melontarkan kata-kata, nampak sangat saya bijak. Padahal baru je saya belajar dengan anak saya semalam. Jadi saya rasa tak salah kalau kita muafakat dan bersatu dalam pembelajaran yang boleh kita gunakan dalam seharian kita. Baik, AJ. Okey, Datin, kita ada berbaki 5 minit lagi. Kita nak tahu apa perancangan Datin dan sekolah-sekolah yang di bawah Games Education ini untuk orientasi. Sebab kita tahu bahawa tahun baru ada orientasi, dan kalau tahun lepas kita sempat berorientasi secara bersemuka. Tahun ini nampaknya belum sampai cita-cita itu untuk anak-anak tahun 1 dan juga tingkatan 1 untuk menjalani proses orientasi. Bagaimana Datin melaksanakan orientasi dari dalam talian? Orientasi dalam talian, itulah pertama sekali kalau di peringkat awal kita nak laksanakan, alhamdulillah kami dapat jalankan orientasi secara bersemuka, ya, sebab semua dibenarkan buka, ya, dan jadi dia seperti biasa lah. Tapi untuk orientasi bagi peringkat sekolah, ya, kita buat bersama dengan ibu bapa. Kita buat dalam kumpulan-kumpulan yang kecil. Kita tidak buat secara blanket approach lah semua sekali, kan. Jadi ada peringkat yang untuk kelas, ada yang peringkat untuk tahap, ya. Kemudian ada peringkat subjek, dan kemudian ada sekiranya ada barang pertanyaan boleh disuarakan oleh ibu bapa, sekiranya sebarang idea boleh dibuat bersama ibu bapa.
Jadi ada yang masih keliru, misalnya bagaimana nak buat bagaimana sesuatu peranti tu ataupun sesuatu platform tu boleh dibuat, boleh nak tekan apa, nak buat macam mana kan. Jadi perlu kita lihat kat sini bahawa orientasi tu bukan satu hari. Kalau secara bersemuka, kita tahu selalu hari orientasi maknanya satu hari je. Tapi kalau online learning ni, maksudnya orientasi tu adalah sepanjang masa. Jadi macam hotline lah, kalau ada sebarang pertanyaan daripada ibu bapa dan guru-guru nak berinteraksi, perlu ada engagement bersama ibu bapa, kita akan buat bersama-sama. Dia perlu sentiasa ada penambahbaikan. Kita tidak kata bahawa bila sekolah buka je semua ready. Ya, semua ready, semua faham. Proses pembelajaran ini berlaku sama. Anak pun tengah adapt benda yang baru, guru pun tengah adapt benda yang baru, ibu bapa juga adapt benda yang baru. Lagi-lagi kalau anak yang darjah 1, pertama kali nak masuk darjah 1, excited, bag semua dan dah siap, baju semua dah gantung, dah gosok kan, tapi belum boleh masuk lagi. Jadi orientasi untuk mereka tu kita perlu pastikan bahawa dia untuk ibu bapa tu kuat sikit orientasi dia, maknanya untuk mereka betul-betul faham dalam masa bukan satu hari tapi sentiasa ada, ya, sentiasa kita follow up, ya. Sebab kita perlu faham dekat sini, insya-Allah wallahu alam, okay, tak mungkin kita akan dapat kes sifar lagi ataupun kes turun ke 1 digit. Anak-anak perlu mendepani COVID ni tahun 2 lagi mungkin menurut WHO. Dan mungkin seperti kita tahu kadang-kadang ada je penyakit-penyakit yang lain yang berjangkit, ya, macam penyakit tangan kaki dan mulut, kotaksi virus dan sebagainya. Di mana bila ada saja satu kes, seluruh tadika ataupun sekolah perlu ditutup, ya, bila ada satu kes atau satu kelas perlu ditutup. Jadi ibu bapa jangan panik, ya. Kita beri penjagaan, pendidikan, pengalaman, alam ria kanak-kanak tu kita beri pengetahuan kepada mereka untuk menghadapi setiap keadaan dan setiap kemungkinan. It takes a village to raise a child, right? Whole village to raise a child, right? Jadi ibu bapa, sekolah, masyarakat perlu memainkan peranan. It takes a village to raise a child, but it takes a village also to stop a child from their education and to stop the country from progressing. Okay. Jadi penting kat sini semua pihak perlu bermainkan peranan supaya kita boleh jaga SOP sama-sama, insyaAllah. Baik, terima kasih Datin. Mungkin Prof ada sesuatu yang ingin diperkatakan tentang itu dan bercakap tentang isu orientasi dalam talian juga dan juga sistem pembelajaran di rumah untuk mereka yang darjah 1 dengan mereka yang masuk tingkatan 1 kerana mereka tidak mempunyai kelas sebelum mereka memasuki tahun baru ini. Mungkin pandangan Prof sedikit. Terima kasih. Dengan izin saya nak menyentuh 2 perkara. Okey. Satu, Datin mengatakan tentang orientasi. Mungkin dalam Islam kita ada takruf, majlis takruf. Barangkali tamunya bagi pelajar-pelajar yang baru. Ini mungkin masanya orientasi. Kalau dahulu ibu bapa datang ke sekolah dan utama ibu dapat beramai-ramai. Tapi saya kira masa dalam PDPR ini atau PDPR ni, saya rasa mungkin kita cuba, ini pandangan saya, cadangan saya. Mungkin masa orientasi, pihak guru besar bersemuka melalui internet dengan ibu bapa dan guru dengan anak masa orientasi itu. Jadi inilah masanya barangkali mungkin guru atau pengetua atau pihak sekolah boleh mendapatkan perasaan dan apa permasalahan ibu bapa, apa aspirasi ibu bapa bersama anak-anak itu, bersemuka seorang demi seorang tu. Mungkin mengambil masa, tapi masa yang ini saya rasa bermakna untuk membuat apa orang kata plan of action untuk keseluruhan masanya. Itu satu, masa orientasi. Boleh cuba saya kira. Yang kedua tadi AG mengatakan soal kerjasama. Kerjasama pendidikan antara ibu bapa dengan anak, adik-beradik dan sebagainya. Inilah yang saya rasa maksudkan misalnya dalam bahasa Inggeris dengan izin cooperative education, iaitu kerjasama memberi pendidikan antara satu sama lain. Iaitu dalam Islam pun ada amar ma'ruf nahi munkar.
Jadi sama ada ibu bapa menegur anak-anak mereka atau abang adik untuk menegur anak-anak mereka di rumah di situ. Dan barangkali di situlah di antara kita, antara anak-anak, ibu bapa dan juga sesiapa yang ada dalam itu dapat belajar antara satu sama lain. Memperbaiki akhlak setidak-tidaknya antara satu sama lain. Ini yang dikendaki. Amar ma'ruf nahi munkar mesti berterusan. Bukan hanya di sekolah saja, tetapi di rumah kita mulakan. Betul, dan semuanya bermula di rumah kan. Okey, dan sebelum kita mengakhiri perbincangan kita hari ini, kita nak AG sampaikan kata-kata semangat dan suntikan moral kepada pelajar-pelajar SPM, STPM yang akan mengambil peperiksaan mereka kurang 3 minggu daripada hari ini. AG. Best of luck. Anda adalah golongan yang terpilih. Ini adalah sejarah dalam kehidupan kita di Malaysia dan juga di dunia. Buktikan kepada anda dan yang pasti alang-alang dah masuk dalam sejarah tu. Jadikan sejarah ini sebagai satu sejarah yang sangat-sangat positif dan sebagai satu sejarah yang boleh membanggakan. Yang pertama untuk diri anda sendiri, adik-adik kita, dan yang kedua untuk ibu bapa. Dan jangan jadikan masalah PKP ini sebagai salah satu alasan. Kerana ini adalah sejarah yang adik-adik boleh kongsikan kepada anak-anak adik-adik sendiri. All the best. Alright, terima kasih AG atas kata-kata semangat itu. Dan dengan itu maka tamatlah perbincangan kita hari ini. Setahun tertinggal sekolah, apa nasib anak-anak kita. Terima kasih kita ucapkan kepada Datin Zaliza alias Ketua Pegawai Eksekutif Gains Education Group, Profesor Madya, Datuk Dr. Muhammad Ali Hassan, Presiden Majlis Pemuafakatan Persatuan Ibu Bapa dan Guru Nasional atau lebih dikenali sebagai PIBGN, dan juga AG, penyampai radio dan pengacara TV. Terima kasih saya ucapkan. Dan sebagai penutup, kita tahu bahawa sistem PDPR ini adalah masih setahun jagung dan kita tidak boleh nafikan banyak kelompangan dalam sistem ini. Namun dengan kerjasama guru, pelajar dan juga ibu bapa, kita mampu menjadikan sistem ini satu sistem yang boleh menjadikan anak-anak kita pemimpin masa hadapan. Dan semoga juga perbincangan kita hari ini, perkongsian idea-idea dan juga cadangan kita ini boleh diguna pakai oleh Kementerian Pendidikan untuk memantapkan lagi sistem pendidikan kita. Dan InsyaAllah. saya Helena Pahlavi, InsyaAllah. sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum.